Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-12 dalam Fiqh al-Ikhtilaf, yang juga merupakan sesi kita yang terakhir sebelum kita akan beralih kepada topik yang lain pada minggu hadapan insya-Allah taala. Jadi hari ini merupakan the last topik yang kita nak bahaskan dalam modul kita berkaitan dengan Fiqh al-Ikhtilaf. Okay? Kita dah sampai kepada sesi yang ke-12, which means dah lebih kurang 3 bulan dah kan kita sentuh tentang Fiqh al-Ikhtilaf. Seperti biasa, kalau antum sekiranya ada komen ataupun respons, bolehlah dituliskan dekat ruangan chat box. Kalau sekiranya antum ada soalan, bolehlah diajukan dekat ruangan Q&A. Kita akan cuba jawab soalan-soalan antum insya-Allah taala. Kalau antum masih ingat lagi, pada minggu lepas kita sentuh berkaitan dengan satu topik, siapakah yang perlu diikuti apabila ulama berselisih pandangan. Kita berikan certain guidelines kepada antum, certain garis panduan yang kita berikan kepada antum pada sesi minggu lepas. Hari ini insya-Allah taala kita nak terukai satu topik yang baru yang juga merupakan topik terakhir kita dalam modul ini, iaitu berkaitan dengan cara menghidupkan adab al-ikhtilaf pada zaman ini. Jadi ikhtilaf ni ataupun adab berbeza pandangan ni memang ditulis oleh ramai di kalangan para ulama. Hatta di kalangan para ulama silam ada yang menulisnya. Ulama semasa pun ada yang menulis tentang ikhtilaf ataupun adab berbeza pandangan. Tapi in terms of mempraktikkan adab-adab khilaf ni, tak semua orang boleh buat. Barangkali ramai yang boleh menulis tentang adab ikhtilaf daripada sudut teori je, tapi daripada sudut mempraktikkan adab-adab tersebut, dia susah sikit. It's not easy. Hatta golongan scholars pun, golongan para alim ulama, barangkali tak semuanya kan dipermudahkan untuk mengamalkan adab-adab ikhtilaf sebagaimana yang disebutkan oleh para alim ulama kita daripada dulu sampai sekarang. Jadi this is the actual, kita ni belajar tentang khilaf ataupun ikhtilaf, antara benda yang kita nak sampai, dia punya samarah dia punya hasil yang kita nak capai sebenarnya adalah untuk mengamalkan benda tersebut, al-fiqhul ikhtilaf. Kita bukan nak faham sahaja tapi tak amalkan, kita nak faham and kita pun nak amalkan adab berbeza pandangan. Jadi pada malam ini insya-Allah taala kita nak kongsi dengan antum beberapa cara-cara untuk kita hidupkan adab berbeza pandangan, especially dekat zaman kita ini dan especially di tanah air kita, iaitu di bumi Singapura. Adab pertama yang saya nak kongsi dengan antum bila kita berdepan dengan ikhtilaf dan macam mana kita nak praktikkan adab al-ikhtilaf berbeza pandangan adalah dengan tidak membezakan antara mazhab fikih. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan, kalau kita nak ikut mana-mana mazhab fikih, silakan. Tak jadi masalah. Antum nak ikut mazhab Syafi'i, silakan. Nak ikut mazhab Hanafi, silakan. Orang itu dia nak ikut mazhab Maliki ataupun mazhab Hambali, silakan. Dia nak belajar and dia nak mengamalkan intipati mazhab tersebut, tak jadi masalah.
Cuma apa yang kita nak tekankan, sebagaimana kita maklum, salah satu area yang mana ulama berselisih pandangan adalah dalam isu-isu fikih. Jadi sebab kita akan lihat sebahagian kitab-kitab fikih ni, especially yang berkaitan dengan comparative fiqh, yang berkaitan dengan perbandingan mazhab fikih ni, kitab dia tebal-tebal belaka. Salah satu contoh adalah kitab Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Siapa yang ada kitab ni kat rumah, antum akan lihat dia punya kitab voluminous. Dia bukan 1-2 volume, tapi berjilid-jilid, tebal. So kita nak tegaskan, nak ikut mana-mana mazhab fikih tak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah bila orang yang ikut satu mazhab fikih tu, dia mengatakan mazhab dia lebih bagus daripada mazhab orang lain. Mazhab aku lebih bagus daripada mazhab yang kau ikut tu. Ataupun orang tu mengatakan mazhab Syafi'i lagi bagus daripada mazhab Hanafi. Atau orang kata mazhab Hambali ni lagi bagus daripada mazhab Maliki. Jadi kita tak nak banding-bandingkan. Walaupun yes, kita belajar comparative fiqh, kita belajar tentang perbandingan mazhab, tapi itu bukan tujuan belajar comparative fiqh adalah untuk mengatakan satu mazhab tu lebih bagus daripada mazhab yang lain. Bukan itu tujuan dia. Dan kita, kan, masyarakat juga perlu dididik bahawa kebenaran itu dia tidak terhad kepada satu individu sahaja, kepada seorang imam sahaja, kepada satu mazhab fikih sahaja. Kadang-kadang kebenaran boleh barangkali berada pada mazhab yang lain, yang tidak ada pada mazhab yang kita ikut. Dan itu tidak menghairankan kerana pandangan-pandangan yang ada kat dalam mazhab fikih adalah merupakan ijtihad. Dia merupakan usaha para ulama yang terdahulu dalam mazhab mereka yang masing-masing. Mereka berusaha, mereka kerahkan tenaga, cuba memahami ayat-ayat Quran, cuba memahami hadis-hadis Nabi SAW, lalu mereka berijtihad. Mereka keluarkan pandangan mereka dalam isu-isu yang baru. Jadi bila mereka berijtihad, oleh kerana mereka ni bukan Nabi SAW, maka terdedah juga kepada kebenaran dan terdedah kepada kesilapan. Kerana ini bukan pandangan Nabi SAW. Ini adalah pandangan selain daripada Nabi SAW. Kita pernah kongsi dengan antum kata-kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Ma min ahadin illa wa yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang individu pun melainkan kita boleh menerima pandangannya dan kita boleh menolak pandangannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita mengatakan dalam kita nak menghidupkan adab al-ikhtilaf adalah perlu digalakkan untuk membuat kajian perbandingan antara mazhab-mazhab fikih bagi mereka yang dah sampai kepada tahap tersebut. Apa yang saya masukkan, kan? Selalunya kita belajar fikih ni kita mulakan dengan benda yang simple dulu. Ramai di kalangan ulama kita, mereka sarankan kalau belajar fikih start dengan satu mazhab terlebih dahulu. Cuba kuasai daripada awal sampai akhir satu mazhab terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada perbandingan mazhab. Jadi bagi mereka-mereka yang barangkali telah mempelajari tentang satu mazhab, maka digalakkan bagi mereka juga untuk membuat kajian perbandingan. Okay? Belajar tentang comparative fiqh. Belajar tentang perbandingan mazhab. Okay? Untuk belajar perbandingan mazhab ni dia bukan wajib. Okay? Tapi bagi mereka yang ada kemampuan, okay, maka terukailah mazhab-mazhab yang lain. Especially kalau antum ni dijadikan sebagai pakar rujuk dalam bidang hukum hakam. Maka penting bagi seorang pendakwah, penting bagi seorang alim untuk mengetahui juga pandangan mazhab yang berbeza. Kita ni kalau belajar tentang comparative fiqh, kita kalau belajar tentang perbandingan mazhab ni, maka kita akan lihat juga daripada sudut pandangan mazhab-mazhab yang lain dalam isu yang sama.
kita akan lebih memahami kenapa sebahagian mazhab mempunyai pandangan yang berbeza. Dan sebagaimana kita maklum, para ulama ni bila mereka keluarkan pandangan, mereka tidak keluarkan pandangan berdasarkan hawa nafsu. Mereka keluarkan pandangan berdasarkan ijtihad mereka. Pemahaman mereka terhadap dalil, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suka ataupun kita tak suka, di atas faktor-faktor yang tertentu, kadang-kadang dekat satu kawasan ni ada sebahagian mazhab fikih yang lebih dominan, yang lebih tersebar luas kat sebuah negara. Sebagai contoh, kita kat Singapura ni, daerah Southeast Asia ni, dekat Malaysia, dekat Indonesia termasuk Singapura, antara mazhab yang dominan, kan, yang banyak pengikutnya adalah mazhab Syafi'i. Itu mazhab yang majoriti kan, especially dekat daerah Singapura, daerah Malaysia dengan daerah Indonesia. Tak dapat kita nafikan juga, di sana ada mazhab fikih yang lain yang wujud dekat Singapura, yang barangkali bukan majoriti, kan? Adalah merupakan minoriti. Siapa boleh kongsi dengan kita, apakah contoh mazhab fikih yang wujud dekat Singapura ni, apart from mazhab Syafi'i? Ada komen daripada antum, boleh share dengan kita dekat ruangan chat box. Apakah mazhab fikih yang wujud dekat Singapura ni selain daripada mazhab Syafi'i? Ada tak mazhab-mazhab yang lain dekat Singapura ni daripada sudut fikihnya? Jadi ada yang memberikan komen mazhab Hanafi sahih, itu merupakan salah satu mazhab juga yang wujud dekat daerah Singapura ni, yang diikuti kebiasaannya oleh Indian Muslims, teman-teman kita, jiran-jiran kita daripada kalangan masyarakat India, di kalangan orang-orang Islam, ada di kalangan mereka yang mengikut mazhab Hanafi. Walaupun kita tak dapat nafikan, ada juga yang Indian Muslims tetapi ikut mazhab Syafi'i. Saya pernah kongsi dengan antum, saya ada seorang teman yang dulu saya kenal dari dekat Masjid Darul Ghufran. Dia ni asalnya mazhab Hanafi. Tapi satu ketika dia kongsi dengan saya, dia kata hari ini from today onwards dia jadi mazhab Syafi'i. Dan saya tanya kenapa tukar mazhab? Stick je lah dengan mazhab Hanafi. Dia kata dekat masjid-masjid kat Singapura ni susah sikit nak cari asatizah yang mengajar fiqh Hanafi. Banyak yang mengajar fiqh Syafi'i. Jadi dia kata oleh kerana dekat daerah dia tinggal tu banyak kelas-kelas berkaitan dengan mazhab Syafi'i, maka tak apalah dia kata, dia ikut mazhab Syafi'i. Yang pentingnya nak ikut mazhab Hanafi ke, nak ikut mazhab Syafi'i, maka silakan. Jadi kita tak membanding-bandingkan, kita tak membeza-bezakan, kita mengatakan yang satu mazhab ni lagi bagus daripada mazhab yang lain. Tidak. Kebenaran itu terletak kepada hujah yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kita sayang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sayang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kita sayang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita juga sayang Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kita memuliakan mereka, dalam masa sama juga according to iktiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh kerana mereka ni bukan Nabi, maka mereka juga terdedah kepada kebenaran dan mereka juga terdedah kepada kesilapan. Bahkan mereka tak pernah mengakui yang mereka tu maksum. Jadi barangkali dalam sebahagian isu, pandangan mazhab Syafi'i lebih hampir kepada kebenaran. Barangkali dalam sebahagian isu, pandangan mazhab Hambali lebih hampir kepada kebenaran. Macam mana nak tahu Ustaz? Benda ni kena belajar. Especially belajar tentang comparative fiqh. Untuk menilai hujah-hujah yang dibawa oleh para alim ulama kita daripada mazhab yang berbeza. Saya nak ajukan satu soalan pada kesempatan ini. Kita harapkan komen daripada antum dekat ruangan chat box. Apakah mazhab-mazhab fikih yang anda kenali selain daripada mazhab Syafi'i? Ada tak mazhab-mazhab yang lain yang antum kenal? Tadi kita sebut Hanafi, tadi dah sebut Syafi'i. Apa contoh mazhab-mazhab fikih yang lain yang barangkali antum kenal selain daripada Hanafi, selain daripada Syafi'i? Jadi ada di kalangan antum yang tulis Hambali. Orang Melayu sebut selalu Hambali, H-E-M. Walaupun pada asalnya adalah huruf nun, Hanbali. Ada yang sebut tentang Zahiriyah, Ibadiyah.
ada tambah Hanafi, Maliki, Hambali, ada tambah Zahiri, ada tambah Maliki. Jawapan-jawapan yang indah-indah belaka, yang memang itulah di antara mazhab-mazhab yang wujud hingga ke hari ini. Ramai yang orang kenal adalah mazhab yang 4. Ada yang tambah mazhab Zaidiyah, ada kata Al-Thawri. Jadi pada hari ini kalau antum lihat, antara mazhab yang terkenal ada 4. Tapi itu bukan bermakna mazhab itu 4 sahaja. Yang terkenal 4, the famous 4. Antara the famous 4 adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Bagi mereka yang belajar comparative fiqh, perbandingan mazhab, ada lebih daripada 4 mazhab. Ada mazhab Zahiri, ada mazhab Ibadi, ada mazhab Ja'fari, ada mazhab Zaidi. Ada juga ijtihad independen yang pernah dikeluarkan oleh para ulama silam kita. Daripada kalangan para ulama tafsir, daripada kalangan para ulama hadis, daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada orang-orang sebagai contoh sebagian mufassir, Imam At-Tabari rahimahullahu taala, pengarang kitab tafsir yang terkenal, Tafsir At-Tabari. Ustaz, Imam Tabari ni ada tak dia punya pandangan fikih yang tersendiri? Kita kata ada. Mana nak jumpa Ustaz? Baca kitab Tafsir Tabari. Itu yang leceh sikit tu. Tafsir Tabari ni bukan satu kitab yang ringkas, tapi adalah satu kitab yang tebal. Dalam kitab tersebut, kadang-kadang Imam Tabari dia berikan pandangan peribadi dia yang barangkali berbeza dengan pandangan 4 mazhab. Dan kita juga ada sebahagian di kalangan ulama yang mempunyai pandangan yang independen. Contoh macam Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau nak tahu pandangan Imam Bukhari, baca kitab Sahih Bukhari. Tengok dekat nama bab yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Cuma itu individual punya pandangan. Kebiasaannya bila kita sebut mazhab ni, dia ada dia punya usul fikih dia. Dia ada kaedah-kaedah fiqahnya. Tak dapat kita nafikan di sana juga ada independent ijtihad yang pernah disuarakan oleh sebahagian di kalangan para ulama silam kita. Jadi kita dapati yang mazhab-mazhab fikih tu dia tak terhad kepada 4 sahaja, dia adalah lebih daripada 4. Jadi bagi mereka kan di kalangan para talibul ilm yang especially minat dalam bidang syariah, kebiasaannya digalakkan oleh para ulama pada zaman ini bukan hanya buat perbandingan antara 4 mazhab, tapi buat juga perbandingan antara pandangan-pandangan fikih yang luar daripada 4 mazhab. Kadang-kadang ada pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ada pandangan para tabi'in yang boleh kita gali semula. Yang kadang-kadang boleh jadi jalan penyelesaian bagi isu yang kita hadapi pada hari ini. Kadang-kadang jalan penyelesaian bagi isu-isu fikih yang kompleks pada zaman ini, kadang-kadang tak terdapat pada pandangan 4 mazhab. Tetapi kadang-kadang terdapat pada pandangan sebahagian di kalangan para ulama tabi'in yang terdahulu. Kadang-kadang terdapat pada pandangan sebahagian di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu. Dan kadang-kadang juga terdapat pada pandangan ulama selain daripada 4 mazhab. Jadi itulah contoh-contoh mazhab-mazhab yang terkenal. Ada di sebahagiannya ada yang kat Singapura, ada yang barangkali tidak ada, tak ada yang kat Singapura ni, barangkali wujudkan dekat negeri-negeri yang lain. Dulu saya teringat kalau belajar dekat Kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana bumi Madinah ni dia belajar ni pelajar datang daripada pelbagai negara. Ada datang daripada Afrika, ada datang daripada Europe, ada datang daripada negeri-negeri Arab, ada daripada Southeast Asia, ada daripada Amerika, ada daripada Australia. Semua berkumpul dekat tempat yang sama. So each and every country, almost each and every country ada representative dia, pelajar yang belajar dekat situ. Jadi bila solat tu, walaupun satu saf straight, kita akan lihat kadang-kadang satu dia amalkan mazhab Syafi'i, especially yang daripada Southeast Asia. Ada yang barangkali dia daripada certain countries, daripada Maghribi, Morocco, kan lebih kepada mazhab Maliki.
Ada pula yang solat tapi ikut mazhab Hanafi. Ada yang barangkali penduduk kota Madinah yang solat ikut pandangan mazhab Hambali. Jadi isu ke tak jadi isu? Tak jadi isu. Kerana itulah mazhab-mazhab yang muktabar. Boleh kita berlapang dada. Bahkan saya teringat dulu dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau belajar bab-bab fikih ni, kita belajar analisa bukan daripada satu sudut pandangan, tapi daripada sudut pandangan yang berbeza-beza. Apa kata mazhab Syafi'i? Apa kata mazhab Hambali? Kadang-kadang pening. Banyak sangat pandangan dalam satu isu. Sebab tu ulama kita selalu sarankan sebelum antum belajar comparative fiqh, perbandingan mazhab, biar kuasai satu mazhab dulu. Takut-takut nanti antum pening. Banyak sangat pandangan dalam satu isu. Dulu saya teringat belajar tentang inheritance, kan? Tentang harta pusaka, kan? Cara pembahagiannya ataupun dipanggil sebagai ilmu faraid. So kita belajar ilmu inheritance ni berdasarkan comparative fiqh. Dia bukan belajar ikut satu mazhab saja. Kan dia belajar daripada sudut pandangan yang berbeza-beza daripada mazhab yang lain. Jadi kalau dekat dalam kelas tu kita nak selesaikan satu masalah yang diberikan oleh profesor ataupun oleh syekh, nanti dia suruh kita jawab daripada sudut pandangan yang berbeza. Jawab soalan ini, selesaikan kes ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Nanti satu pelajar datang pergi depan, dia akan tulis kat whiteboard macam mana macam mana kita nak bagikan harta tersebut, berapa saham ataupun share yang akan diterima oleh ahli waris. Nanti syekh pula, profesor akan panggil lagi satu pelajar, okay, cuba selesaikan masalah yang sama ni tapi daripada mazhab Hambali. Jadi kita lihat dekat satu isu daripada several sudut pandangan. Saya teringat ada seorang teman saya daripada Afrika. Agaknya dia tak pay attention sangat waktu dekat kelas tu, ataupun dia tak revise dia punya pengajian pada hari tersebut. Subjek yang kita ambil adalah berkaitan dengan inheritance. Kemudian saya panggil nama dia. Anta, awak pergi depan, selesaikan masalah ni berdasarkan mazhab Hambali. Tapi kawan saya daripada Afrika ni, saya rasa dia macam tak pasti macam mana nak selesaikan berdasarkan pandangan mazhab Hambali. Barangkali dia tak revise ke apa. Lalu dia jawab balik dekat Syekh, dia kata, ya Syekh, ana Maliki ya Syekh. Syekh, saya ni Maliki, mazhab Maliki. Jadi tak sepatutnya Syekh panggil saya untuk selesaikan isu ni berdasarkan pandangan mazhab Hambali. Saya Maliki. Tapi antum Maliki ke, antum Syafi'i ke, that class adalah kelas comparative fiqh. Kelas tersebut adalah kelas perbandingan mazhab. Jadi pelajar diwajibkan untuk cuba memahami cara bagaimana sudut pandangan mazhab-mazhab yang lain berkaitan dengan isu tersebut. Jadi mazhab tu lebih daripada satu, dan kebanyakan mazhab-mazhab ini buku mereka boleh kita jumpalah sampai hingga ke hari ini, especially yang 4 mazhab. Mazhab Zahiri pun kita boleh jumpa kitab-kitabnya Al-Muhalla. Mazhab Ibadi pun ada kitab-kitab fikihnya. Mazhab Syiah pun ada kitab-kitab fikihnya. Kan mazhab Zaidiyah dengan mazhab Ja'fari, mereka juga ada dia punya kitab-kitab fikih. Adab yang kedua yang kita nak kongsi dengan antum bila kita berdepan dengan perbezaan pandangan di kalangan para ulama adalah kita berbaik sangka kepada pihak lain. Jadi antara salah satu adab ikhtilaf, adab berbeza pandangan, kita berikan keuzuran kepada pihak yang berbeza pandangan dengan kita, especially kalau orang tersebut adalah terdiri daripada kalangan ahli ilmu, golongan para alim ulama. Kita berbaik sangka kepada mereka. Barangkali mereka lihat daripada satu sudut pandangan yang kita sendiri tak lihat. Kita barangkali cuma baca dia punya opinion dekat internet, tapi kita tak berkesempatan untuk berseka muka dengan dia, untuk bincangkan isu tersebut, untuk tanya dia dengan lebih lanjut, kenapa dia pandangan dia macam gini. Jadi kita berikan keuzuran kepada pihak yang berbeza pandangan, especially kalau mereka itu terdiri daripada kalangan alim ulama dan bukan daripada kalangan masyarakat awam.
Berkaitan dengan adab yang kedua ni, kita nak kongsi salah satu kata-kata yang kita pernah kongsi dengan antum pada awal-awal modul ini, lebih kurang pada minggu yang kedua, sesi yang kedua dalam fiqh al-ikhtilaf. Kita kongsi dengan antum kata-kata yang pernah disuarakan oleh salah seorang ulama Hambali yang terkenal dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dia pernah mengatakan, ketahuilah bahawa tidak ada seseorang dari ulama yang diterima umat Islam dengan sengaja berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara sunnah, sama ada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Sesungguhnya mereka semua bersetuju 100% akan tanggungjawab mengikuti dan mentaati Rasul. Mereka juga bersetuju bahawa setiap orang boleh diambil dan ditolak kata-katanya kecuali Rasul. Akan tetapi, jika didapati terdapat hadis sahih yang bercanggah dengan pendapatnya, maka pasti ada keuzuran baginya ketika dia meninggalkan hadis sahih tersebut. Jadi dalam this particular kata-kata, ada beberapa perkara yang penting yang boleh kita keluarkan. Pertama sekali adalah ulama-ulama Islam. Janganlah kita cepat menuduh mereka kalau pandangan mereka kelihatan seolah-olah tak selari dengan hadis Nabi SAW, tak pernah ada kat dalam hati mereka niat untuk sengaja berselisih dengan Rasulullah SAW. Baik benda itu adalah benda yang kecil ataupun benda yang besar. Jadi we are talking about scholars and ulama Islam. Mereka semua sepakat kan, tentang tanggungjawab mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada khilaf tentang benda ni. Wajib untuk kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajaran Al-Quran dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah bahaskan dalam siri syariat dan kehidupan, barangkali beberapa minggu yang lalu ataupun bulan yang lalu, kita sebut yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, bukan sunat. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya daripada kedua ibu dan ayahnya, daripada anak-anaknya dan daripada sekalian manusia. Semua ulama setuju yang kita wajib untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ulama setuju yang setiap orang boleh kita ambil pandangannya dan kita boleh tolak pandangannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diingatkan dalam kitab ini, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, kalau sekiranya terdapat hadis sahih yang bercanggah dengan pendapat seorang alim, maka pasti ada keuzuran baginya. Ada suatu pandangan nampak seolah-olah macam tak tally, tak selari dengan hadis Nabi. Adakah kita terus tuduh ulama ni kan dia ni sengaja create satu opinion, mewujudkan satu pandangan yang berbeza dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kata this scholar, kita berikan dia keuzuran. Barangkali ada sebab-sebab yang tertentu. Barangkali dia tak jumpa hadis ni. That's why dia sebutkan pandangan tersebut yang kelihatan seolah-olah berbeza dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada hadis sahih, tapi pada pandangan dia hadis itu telah dimansuhkan hukumnya, telah dibatalkan hukumnya. Barangkali ada hadis yang sahih, tapi pada pandangannya hadis itu tak sahih. Dia sahih menurut penilaian ulama hadis yang lain, tapi pada pandangan pribadinya hadis itu barangkali tak sahih menurut ijtihad dia. That is why dia tak berpegang dengan hadis tersebut. Jadi kita berikan keuzuran, especially kalau scholar itu adalah seorang ulama yang memang pakar dalam bidang tersebut. Jangan terlampau cepat kita memberikan tuduhan yang seseorang alim itu dia sengaja
create satu opinion untuk berbeza dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya nak ajukan satu soalan. Soalan ni sebenarnya recap sikitlah. Benda ni kita pernah belajar kan pada minggu yang kedua dengan minggu ketiga sampai minggu keempat. Kita pernah kongsi dengan antum kenapa ulama beza pandangan. Jadi kalau saya boleh tanya as a form of recap, apa 3 sebab utama mengapa para ulama berbeza pandangan? Ada yang boleh kongsi dengan kita, ingatkan kita kembali. What is the 3 main factors? 3 faktor ataupun sebab utama kenapa ulama berselisih pandangan. Apa 3 main factors tu? Apa 3 punca, 3 sebab utama tersebut? Ada yang boleh kongsi dengan kita dekat chat box. Ada yang sebut tentang nas yang berbeza, ada sebut tentang penerimaan terhadap nas, cara memahami nas, cara menilai martabat hadis, dalil yang berbeza dalam penerimaan hadis. Kan? Jadi jawapan-jawapan yang betul. Ada yang sebut tambah perbezaan qiraat. Itu juga adalah salah satu sebab yang membuatkan ulama kita mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi sebab ulama beza pandangan banyak sebab dia. Kalau kita nak take into consideration all the minor factors, banyak sangat. Cuma all these minor factors ni, small factors, kita boleh groupkan dia, kita boleh kategorikan dia kepada salah satu daripada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah perbezaan mereka dalam penerimaan sebuah dalil. Itu kita pernah kongsi dengan antum pada minggu yang kedua dalam modul fiqh ikhtilaf ni. Sebab yang kedua adalah perbezaan dalam memahami dalil. Dan sebab yang ketiga, mereka berbeza pandangan macam mana nak ijtihad dalam isu-isu yang tak ada dalil. Kita pernah bagi contoh kepada antum, kita pernah share dengan antum. Tadi sebab pertama kita katakan adalah perbezaan dalam penerimaan dalil. This happens usually berkaitan dengan status hadis. Dan sebagaimana kita maklum, dalam menentukan status hadis is also a form of ijtihad. Dia salah satu bentuk ijtihad. Bukan dalam fikih je ada ijtihad. Dalam ilmu hadis pun ada ijtihad. Dan salah satu isu ijtihad yang berkaitan dengan ilmu hadis adalah tentang menentukan status derajat sepotong hadis. It is a form of ijtihad. Yang kadang-kadang ulama hadis sepakat dan kadang-kadang ulama hadis berbeza pandangan. Kita pernah kongsi dengan antum tentang isu tentang solat sunat tasbih. Itu khilaf. Dan khilafnya terbit daripada pandangan ulama hadis yang berbeza tentang status hadis solat tasbih ni. Adakah hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ataupun hadisnya adalah hadis yang hasan? Di kalangan ulama hadis berbeza pandangan. Bagi faktor yang kedua pula kita kongsi dengan antum berkaitan dengan perbezaan dalam cara memahami dalil. Kadang-kadang dalilnya disepakati, sahih. Tapi cara faham pula beza. Cara faham berbeza. Ada yang faham perintah Nabi sebagai wajib. Ada yang faham bila Nabi perintah maksudnya sunat. Ada ulama yang faham bila Nabi larang menunjukkan kepada haram. Ada sebagian ulama memahami pula kalau Nabi larang sesuatu hukumnya makruh. Berlaku perbezaan. Sebab utama yang ketiga yang kalau antum masih ingat adalah dalam isu-isu yang tidak ada dalil yang jelas daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuatkan ulama kita berbeza pandangan. Isu-isu baru kita pernah kongsi dengan antum kat Singapore konteks sebagai contoh tentang wang CPF, Central Provident Fund, kena wajib bayar zakat ke tidak, isu insurans yang tak pernah dibahaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah dibahaskan dalam Al-Quran, macam mana kita go about untuk berikan hukum berkaitan dengan insurans. So itu merupakan 3 sebab utama. Dulu saya teringat bila belajar comparative fiqh,
guru-guru saya selalu ingatkan, bila kita belajar perbandingan mazhab ni, fikih, antara salah satu benda yang harus diberikan penekanan adalah berkaitan kenapa ulama khilaf. Kenapa ulama berbeza pandangan. Itu mesti dipelajari. Sababul khilaf. Jadi bila kita faham tentang sebab khilaf ni, kita akan lebih menghargai sudut pandangan yang diberikan oleh para ulama kita yang berbeza-beza. Adab yang ketiga yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini adalah mengakui kelebihan yang terdapat pada pihak lain dan menyebarkannya. Apa yang kita maksudkan? Yang kita maksudkan, yes, kadang-kadang kita berbeza pandangan dengan orang lain. Kadang-kadang kita ikut satu pandangan ulama, dan pandangan ulama yang kita ikut pula, pandangan dia berbeza dengan pandangan ulama lain. Dan ulama kita mengingatkan, dalam kita menghidupkan adabul ikhtilaf, adalah kita mengakui kelebihan yang ada pada pihak yang lain walaupun kita beza pandangan. Kita beza pandangan dia barangkali dalam beberapa isu. Kita sepakat dengan dia barangkali dalam banyak isu. Walaupun kita beza pandangan, kita tahu yang orang tersebut, individu tersebut, dia ada banyak kebaikan pada dirinya. Dia ada banyak kelebihan yang Allah kurniakan kepadanya. Janganlah because of kita beza pandangan dengan dia, menyebabkan kita menutup ataupun melupakan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Islam mengajarkan kita bahawa permusuhan tidak sepatutnya menjadikan kita melakukan kezaliman. Kalau ada enmity, permusuhan antara kita dengan saudara kita, itu tak sepatutnya membuatkan kita berlaku tidak adil. Bahkan Islam, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW mengajarkan kita untuk bersikap adil, menegakkan keadilan baik terhadap kawan maupun terhadap lawan. Tapi benda ni susah nak buat. Dia senang tulis kat paper, mengakui kelebihan yang terdapat pada pihak lain, mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada pihak lain. Kebiasaannya kalau seseorang tu bila beza pandangan dengan seseorang yang lain, kebiasaannya yang diberikan tumpuan adalah dia punya sifat-sifat yang negatif je. Sampai melupakan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Bahkan barangkali pada hari ini, pada zaman ini, tak ramai yang boleh tulis tentang kebaikan-kebaikan yang wujud pada seorang individu, yang mana individu tersebut barangkali mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza dengan kita. It's not easy untuk kita tulis kebaikan-kebaikannya, walaupun kita tahu yang dia ada kebaikan. Tapi kalau kita rujuk dalam penulisan ulama-ulama yang terdahulu, kita akan dapati yang benda ni wujud. Apa yang wujud? Yang wujud adalah ulama berselisih pandangan, tetapi mereka juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada pihak yang berbeza pandangan dengan dia. Bahkan mereka memberikan pujian. Saya nak kongsi pada malam ini dua alim ulama yang terkenal daripada mazhab yang berbeza. Salah satunya adalah Imam Ibn Abdul Barr. Kalau saya boleh tanya kepada antum, Imam Ibn Abdul Barr ni agak-agak dia mazhab apa daripada sudut fikih? Dia ni mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hambali ke, ataupun mazhab Hanafi? Jadi ada yang berikan komen dekat chat box, ada kata mazhab Maliki sahih. Ibn Abdul Barr ni adalah lebih cenderung kepada mazhab Maliki. Imam Ibn Abdul Barr ni, walaupun dia mazhab Maliki, lebih cenderung kepada mazhab Maliki,
tapi dia pernah menulis tentang kelebihan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dia Maliki. Kalau Barat, kalau ikut mazhab Maliki, imam yang mereka ikut adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita maklum, mazhab Maliki ada pandangan-pandangan yang berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki ada pandangan-pandangan yang berbeza dengan mazhab Hambali. Tapi walaupun dia ikut mazhab Maliki, itu tidak menghambatnya daripada menulis kebaikan-kebaikan yang ada pada Imam Abu Hanifah, yang ada pada Imam Asy-Syafi'i. Imam yang kedua yang saya nak kongsi dengan antum adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Siapa boleh kongsi dengan kita Imam Suyuti ni mazhab apa? Jadi ada yang berikan pandangan kata mazhab Syafi'i, betul? Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah mazhab Syafi'i. Sekarang sebagian kitabnya Tafsir Jalalain. Dan juga ada lagi sumbangan-sumbangannya ilmiah yang lain berkaitan dengan hadis dan juga berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia pernah tulis tentang kelebihan Imam Abu Hanifah walaupun dia bermazhab Syafi'i. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kita lihat bagaimana ulama-ulama kita walaupun mereka ikut satu mazhab, itu tidak menghambat mereka daripada memberikan pujian kepada imam-imam daripada mazhab yang lain. Seolah-olah mendidik kita walaupun kita berbeza pandangan dengan pandangan sebagian alim ulama, tapi janganlah kita jadi bakhil daripada memberikan pujian kepada ulama-ulama tersebut. Jadi itu adalah tentang dua individual scholars, iaitu Imam Ibn Abdul Bar dengan Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Adab yang keempat yang kita nak kongsi pada malam ini adalah tidak tergesa-gesa melemparkan tuduhan jahil kepada pihak yang lain apabila kita berbeza pandangan. Tidak tergesa-gesa kita memberikan tuduhan yang buruk kepada orang lain. Tidak tergesa-gesa kita berikan label yang kurang elok kepada pihak yang lain. Kadang-kadang orang yang kita tuduh mereka sebagai jahil, kadang-kadang bukan dia yang jahil, kadang-kadang kita yang jahil. Cuma kita tak sedar tentang kejahilan kita. Sebab tu ulama kita ingatkan, it's good kalau kita boleh mempelbagaikan guru kan. Memperbanyakkan guru. Bila kita belajar daripada guru-guru yang berbeza, kita dapat sudut pandangan yang berbeza. Kita lihat bagaimana para ulama kita, walaupun mereka itu adalah golongan alim ulama, tetapi mereka melihat to certain issues dengan cara yang berbeza. Dulu saya teringat bila belajar dekat peringkat degree, kadang-kadang satu isu yang diajarkan tapi dibahaskan oleh dua ulama yang berbeza, dia menatijahkan dua ijtihad yang berbeza. Dua pandangan yang berbeza. Dan itu berlaku. Hatta di kalangan para alim ulama yang mengajar dekat Masjidun Nabawi. Dekat Masjid Nabawi ada ramai ulama yang mengajar. Kadang-kadang mereka bahaskan satu isu daripada sudut pandangan yang berbeza. Jadi janganlah cepat sangat kita tuduh orang sebagai jahil, especially kalau pihak yang kita tuduh itu adalah seorang alim ulama. Especially dalam isu tersebut ada khilaf yang muktabar. Khilaf yang boleh kita berlapang dada. Jadi jangan tergesa-gesa kita melemparkan tuduhan jahil kepada pihak yang lain. Adab yang kelima yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini adalah di antara nak cara menghidupkan adab ikhtilaf pada zaman ini adalah menggalakkan pelajar belajar daripada pihak yang lain.
Ni susah nak buat. Tapi siapa boleh buat benda ni, kita respect. Contoh guru yang mengajar agama kat Singapura, dia tahu yang ada guru lain yang mengajar isu yang sama tapi pandangan yang berbeza. Okay. Jadi kalau berdasarkan adab kelima ni adalah guru A, walaupun dia tahu guru B mempunyai pandangan yang berbeza, tapi guru A ni dia galakkan anak-anak murid dia untuk juga belajar daripada pandangan guru B, guru-guru yang lain. Walaupun guru-guru yang lain tu mempunyai pandangan yang berbeza daripada pandangan dia. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah bila seorang guru mengajar satu pandangan dan ada guru lain pula mengajar pandangan yang berbeza, kadang-kadang sebahagian di kalangan guru yang mengajar, dia tak galakkan pelajar dia untuk belajar, untuk cedok ilmu daripada guru yang lain, especially guru-guru yang mempunyai pandangan yang berbeza daripada pandangan dia. Tapi kalau according to adab yang kelima ni, adalah kita menggalakkan pelajar belajar juga daripada pihak yang lain, walaupun pihak yang lain tu mempunyai pandangan yang berbeza. Selagi mana khilaf tersebut adalah khilaf muktabar, khilaf yang boleh berlapang dada. Kadang-kadang kita lihat sebagian talibul ilm, sebagian penuntut ilmu, dia ingatkan kawan-kawan dia, jangan belajar daripada ustaz ni, jangan belajar daripada ustazah ni, jangan baca buku ulama ni. Dan kadang-kadang orang yang berikan warning macam itu, dia sendiri tak pernah baca kitab tu. Dia cuma dengar-dengar aja. Aku pernah dengar orang kata jangan baca kitab ni, jadi aku pun ingatkan orang lain jangan baca kitab ni. Sedangkan kitab itu adalah kitab yang ditulis oleh ulama yang pakar dalam bidang tersebut. Dan kadang-kadang penyakit ini diwarisi oleh anak-anak murid. Guru yang tak berlapang dada dalam isu-isu khilaf muktabar, saya khawatir sangat dia akan melahirkan anak-anak murid yang juga tak berlapang dada ketika mana menuntut ilmu. Jangan belajar daripada orang ni, jangan belajar daripada orang ni. Kadang-kadang kita warn orang, sedangkan orang tersebut barangkali adalah orang yang qualified untuk mengajar. Saya teringat pesanan salah seorang ulama yang terkenal. Beliau ni merupakan adik kepada Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Dr. Muhammad Zuhaili. Dia ada karang ada beberapa lah tulisan-tulisannya yang kebanyakannya berkaitan dengan fikih dan usul fikih. Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan yang graduan daripada mana-mana institusi Islam, para graduan daripada universiti-universiti Islam yang ada dekat dunia ni, tak kisahlah daripada negeri mana. Antum belajar dekat Jordan ke, antum belajar dekat Mesir ke, antum belajar dekat Malaysia ke, antum belajar dekat negeri mana-mana ke, bila antum graduate, antum ada degree in Islamic Studies, bila antum pulang ke tanah air, maka walaupun tempat belajar adalah berbeza-beza, satu belajar kat Jordan, satu belajar kat Kuwait, satu belajar dekat barangkali Mesir atau tempat-tempat yang lain, tapi bila balik ke tanah air, mereka sebenarnya complement each other. Mereka bukan bermusuh antara satu sama lain, tapi mereka saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Barangkali orang-orang yang belajar dekat certain countries, sebagai contoh di Jordan, mereka ada kekuatan ataupun strong points yang barangkali tidak ada pada graduate-graduate daripada negeri yang lain.
Barangkali orang yang belajar, asatizah yang belajar dekat Malaysia, mereka ada certain strength, kekuatan yang tidak ada pada orang-orang yang belajar kat tanah Arab. So, dia saling lengkap melengkapkan antara satu sama lain. Dia bukan musuh antara satu sama lain. Itu yang kadang-kadang saya lihat sebagian di kalangan talibul ilm, sebagian di kalangan masyarakat awam. Kadang-kadang dia menilai golongan yang mengajar ni berdasarkan tempat belajar dia. Ada yang kata, oh, jangan kalau asatizah yang graduate daripada negeri ni, jangan belajar daripada dia. Kalau ada asatizah yang graduate daripada negeri ni, jangan belajar. Kadang-kadang itu yang disebarkan. Sedangkan setiap negeri tu, setiap ulama tu mempunyai, setiap ulama yang berada kat negeri yang berbeza mempunyai kekuatan masing-masing. And true enough, setiap tempat tu dia ada kekuatan dia yang tersendiri. Dan ini yang saya saksikan sendiri. Waktu degree saya diberikan peluang untuk belajar dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan peluang untuk cedok ilmu daripada para ulama yang tinggal dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya jumpalah dengan ulama-ulama yang kadang-kadang latar belakang mereka berbeza-beza. Walaupun mengajar kat Madinah, tapi ada sebagian masyayikh, sebagian profesor ni ada di kalangan mereka yang memang asal orang Madinah. Ada sebagian profesor pula adalah yang berasal daripada negeri Maghribi, daripada Morocco yang selalunya mazhab Maliki. Ada sebagian guru pula adalah guru-guru daripada Mauritania. Ada sebagian masyayikh pula adalah masyayikh ataupun guru-guru daripada Mesir. Bila saya sambung belajar lepas degree ke peringkat master, saya sambung di Malaysia pula, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, maka saya terdedah pula dengan para cendekiawan yang mempunyai bidang kepakaran yang berbeza. Kadang-kadang orang suka banding-bandingkan. Ada kata, Ustaz, belajar negeri Arab lagi bagus, Ustaz. Ini belajar cara tradisional, Ustaz. Ada sebagian orang pula yang barangkali dia belajar dekat daerah Malaysia, tak kisahlah Universiti Melaya ke, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ke, USIM ke, UKM ke, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kadang-kadang mereka kata, oh, orang-orang Arab yang belajar dekat ni Arab ni, kadang-kadang mereka tak macam updated dengan isu-isu semasa daripada sudut perbincangan. Kadang-kadang saling compare antara satu sama lain. Dan saya perhatikan setiap tempat belajar tu dia ada dia punya own strength dia. Dan kalau kita perhatikan ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka bila menuntut ilmu, mereka tak pergi kat satu tempat je. Mereka merantau. That's why kalau kita baca biografi para ulama terdahulu, mereka kebiasaannya akan pergi to several places sebelum mereka pulang ke tanah air mereka sendiri. Mereka akan pergi ke tempat-tempat ilmu, mereka akan pergi ke Mesir, mereka pergi ke Syria, mereka pergi ke Madinah, Mekah, mereka pergi ke tempat lain. After that long journey, baru mereka balik ke tanah air. They went to different places. Jadi bila mereka pergi ke tempat yang berbeza, mereka cedok ilmu daripada ulama-ulama di negeri tersebut. And barangkali ulama-ulama yang mereka jumpa itu mempunyai pandangan-pandangan yang tertentu. Pandangan ulama Mesir barangkali tak sama dengan para ulama di Syria. Pandangan para ulama Syria barangkali tak sama dengan pandangan para ulama di Madinah dan Mekah. Jadi bila seorang penuntut ilmu, dia travel to different places, dia didedahkan dengan cara berfikir yang berbeza. Dan itu sepatutnya dihargai.
Dulu saya satu plan lah, tapi benda ni tak jadi kan. Waktu saya kan, bila pergi luar negeri belajar kan, saya dulu macam plan tu besar lah. Nak pergi negeri macam-macam. Nak pergi Madinah belajar, lepas tu nak pergi Syria belajar, lepas tu nak pergi Mesir belajar. Dulu dia punya semangat tu, cita-cita tinggi lah. Tapi kadang-kadang kita banyak fikir, kita fikir tentang kewangan, siapa nak support. Okay. Kalau kita pergi to the different places. Itu salah satu saya ambil impian lah. Cuma for now saya dapat peluang untuk pergi ke 2 negara sahaja untuk belajar. Antaranya adalah dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah dekat bumi Malaysia juga. Di Madinah saya lihat ulama-ulamanya ada kekuatan pada area yang tertentu. Bila saya pergi ke Malaysia, saya lihat cendekiawan yang ada kat Malaysia pun mereka mempunyai kekuatan daripada area yang tertentu yang barangkali tidak ada dekat bumi Madinah. Di bumi Madinah pula mereka ada certain kekuatan yang barangkali tidak ada dekat bumi Malaysia. Tapi sebagai talibul ilm, kita manfaatkan daripada sarjana-sarjana, daripada para alim ulama, daripada pelbagai latar belakang. Dekat sini saya nak ajukan antum satu soalan, tapi ini kena jawab jujur lah. Kita nak buat dalam bentuk polling. Saya explain dulu soalan dia. Soalan dia adalah, bolehkah anda menuntut ilmu dari seseorang yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza dengan guru anda? Bolehkah anda kat sini maksudnya mampu tak awak buat benda ni? Kita belajar dengan seorang guru, dah lama kita belajar dengan guru tersebut, dah 10 tahun dah. Dan kita tahu yang guru kita ni, dia ada certain pandangan yang berbeza dengan pandangan guru B. Jadi mampu tak kita buat, kita sebagai talibul ilm, kita belajar dengan guru A, at the same time kita belajar dengan guru B, dan kita tahu guru B ni mempunyai pandangan yang berbeza daripada guru A. Boleh tak kita buat benda tu? Mampu tak antum buat? Boleh antum share dengan kita? Kan? Antum punya pandangan dalam isu ni. Adakah mampu antum buat benda tu? Ke antum rasa benda ni susah nak buat? Sorry. Okey. Tadi tak tertera dia punya soalan tadi tu. Jadi bolehkah atau mampukah anda menuntut ilmu daripada seseorang yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan guru anda? Okey, kita berikan lagi 5 seconds sebelum kita tutup this particular polling. Okay, saya akan end the poll. Okay, jadi dekat dalam Zoom yang attempt untuk jawab soalan ni semua kata boleh. Masya Allah. Okay. Kita boleh belajar daripada seseorang guru yang mana guru tersebut mempunyai pandangan yang berbeza dengan guru kita sendiri. Dan ini bukan senang nak buat. Okay. Tapi kalau antum dapat melakukannya, maka itu adalah salah satu ciri-ciri menghidupkan adabul ikhtilaf. Selagi mana ulama tersebut adalah ulama yang muktabar. Okay. Orang yang memang pakar dalam bidang tersebut. Dulu waktu saya belajar, saya teringat ada sebagian pelajar-pelajar Arab ni, nanti dia akan kata dekat saya. Dia kata, kau kalau ambil modul ni, jangan belajar daripada guru ni. Jangan belajar dengan syekh ni. Kalau kau ambil modul ni, subjek ni dengan syekh ni, confirm kau fail. Itu so-called pesanan lah, nasihat yang diberikan oleh sebagian pelajar-pelajar Arab ni. Ya, saya tanyalah kawan saya, kenapa jangan ambil daripada orang ni? Maka kadang-kadang kawan saya jawab, dia kata, because syekh ni dia strict. Dia ni tegas dalam kelas. Jadi kau jangan ambil.
aku sarankan kau ambil dengan syekh yang lain. Tapi saya pula, saya punya pendirian, orang-orang syekh-syekh yang orang kata yang dia too strict, itulah syekh yang saya suka ambil. Itu saya punya personal punya pendirian sejak daripada degree lagi. Guru-guru, para professors, masyayikh yang pelajar-pelajar kata jangan ambil daripada dia, jangan belajar dengan dia, confirm fail, itulah guru-guru yang suka saya belajar. Jadi saya teringat ada satu subjek tu, subjek berkaitan dengan kaedah fiqh. Jadi kawan-kawan saya kata, saya masih ingat lagi kawan-kawan Arab dia kata, jangan ambil subjek kaedah fiqh ni dengan syekh ni. Ambil dengan syekh yang lain. Pilih nama syekh lain. Tapi saya ambil juga. Dan bila saya ambil dengan guru tersebut, saya lihat Masya Allah. Orang yang dituduh jangan ambil dengan dia, tapi guru ni lah yang saya banyak manfaat daripada guru tersebut. Saya manfaatkan daripada sudut ketegasan dia. Ada banyak kebaikan yang saya dapat. Kadang-kadang saya lihat sebahagian pelajar ni, dia bila belajar, dia cuma fikir tentang pass sama fail je. Sebahagian pelajar ni bila belajar, dia cuma fikir tentang dia dapat dia punya markah yang tinggi. And dia punya main concern adalah dia punya pointer tu adalah pointer yang banyak ataupun sikit. For some students, itu dia punya main hadaf dia punya matlamat dia. Aku nak dapat markah yang tinggi, aku nak dapat pointer yang baik, jadi it looks good dekat aku punya certificate. Sebagian pelajar ni bila belajar, dia cuma hadkan pembacaannya kepada benda-benda yang diajar dekat peringkat universiti. Kadang-kadang sebahagian di kalangan mereka rasa kurang semangat untuk menerokai during their free time perbahasan-perbahasan yang additional, yang tambahan, yang barangkali tak diajar dekat peringkat universiti. Luar daripada silibus. Different students, different approach. Dan saya pun mempunyai approach yang berbeza lah. Saya suka ambil guru yang strict-strict. Daripada degree lain. Bila saya sambung dekat peringkat postgraduate, bila postgraduate ni kena tulis thesis. Jadi bila kita tulis thesis ni, kita kena pilih supervisor kita, penyelia kita, yang akan bimbing kita untuk menulis thesis. Saya masih ingat lagi, ada sebahagian di kalangan teman-teman saya kata, engkau kalau masuk postgraduate ni, dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kau jangan ambil this professor sebagai your supervisor. Jangan ambil this as your penyelia. Hidup kau akan susah. Sampai gitu sekali. Pesanan, so-called nasihat lah yang diberikan oleh sebahagian pelajar ni. Tapi as saya kongsi dengan Tom, orang yang macam ni, profesor yang orang warn, profesor yang kawan-kawan saya warn saya jangan ambil daripada orang tersebut, itu yang saya suka ambil. Jadi true enough, bila saya tengah nak isi form untuk pilih siapa saya punya supervisor, kita diberikan pilihan. Nama yang orang suka warn saya jangan ambil, itulah saya letak sebagai nama pertama. Yang juga merupakan supervisor saya. And I benefited a lot from him. Jadi wallahu ta'ala alam, different students have different approach. Kadang-kadang seorang guru yang orang tak suka because of barangkali dia strict daripada sudut pemarkahan, tapi kadang-kadang daripada sudut ilmu, dia punya ilmu lebih terserlah daripada guru-guru yang lain. Wallahu ta'ala alam, masyarakat harus perlu dididik. Kita ni bila menuntut ilmu, kita tahu yang kadang-kadang para asatizah mempunyai pandangan yang berbeza.
Dan para asatizah pun perlu berlapang dada. Jangan halang anak-anak murid daripada belajar daripada guru-guru yang lain sekiranya guru tersebut memang mahir dalam bidang tersebut. Kadang-kadang yang kita face problem adalah bila sebagian orang mula untuk warn dan dia saling mengingatkan jangan belajar daripada orang ni, sedangkan orang tersebut adalah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Kita pernah kongsi dengan antum, especially bagi mereka yang ikut kelas kita tentang siri adab penuntut ilmu, adalah kita ni sebagai orang-orang Islam, kita cedok ilmu daripada golongan expert. Itu prinsip kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada golongan yang berilmu kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Golongan yang berilmu itu boleh jadi guru kita. Golongan yang berilmu itu boleh jadi guru yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan guru kita. Dulu saya masih ingat bila zaman remaja saya belasan tahun, bila saya menuntut ilmu. Saya ni bila menuntut ilmu, saya macam mana? Adalah mana-mana grup saya boleh blend in. Tak kisah ada keserongan yang mana satu. Kerana I believe that dalam kita menilai sesuatu, kita kena menilai apa yang disampaikan. Jadi bila saya belajar dengan satu kumpulan ni, dengan satu asatizah yang dia ada anak murid yang tertentu, kadang-kadang anak murid tu dia rendahkan guru yang lain. Bila saya belajar dengan guru yang lain tu sebut, mereka pun ada anak-anak murid dia, kadang-kadang anak-anak murid guru B pula merendahkan guru yang lain. Kadang-kadang kawan-kawan saya tak tahu yang saya join both circles of knowledge. Jadi inilah salah satu benda yang ulama kita ingatkan, iaitu kalau boleh kita belajarlah daripada more than satu guru dan tidak menjadi masalah kita mencedok ilmu daripada guru-guru yang lain selain daripada guru kita sendiri, walaupun guru-guru lain tu mempunyai pandangan yang berbeza daripada guru-guru kita. Saya teringat dalam berkaitan dengan adab ini, pesanan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Imam Syatibi dia pernah ingatkan bahawa sesungguhnya memberikan tumpuan kepada satu mazhab fikih sahaja boleh membawa kepada mengingkari mazhab-mazhab fikih yang lain. Dan boleh membawa kepada rasa benci kepada sebahagian imam-imam yang lain. Sedangkan mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Tak jadi masalah kita belajar tentang satu mazhab. Tak jadi masalah kita berpegang dengan satu mazhab fikih. Cuma Imam Syatibi dia nak luaskanlah. Dia ingatkan penting juga kan kita juga belajar atau memberikan tumpuan kepada mazhab-mazhab yang lain. Kita mengakui keilmuan yang ada bukan saja pada Imam Syafi'i tapi juga kepada imam-imam yang lain. Itu adalah di antara perkara yang pernah dipesankan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Adab yang keenam dalam kita menghidupkan adabul ikhtilaf adalah melatih diri untuk menarik kembali pendapat yang tersilap. Kita ni bukan Nabi SAW. Kita pun boleh tersilap. Kalau kita kata yang ulama boleh tersilap, kita as students of knowledge lagi terdedah kepada kesilapan. Kalau kita kata Imam Syafi'i tak maksum boleh tersilap, kita yang bukan Imam Syafi'i lagi terdedah kepada kesilapan. Jadi ulama kita mengingatkan betapa tinggi pun ilmu seseorang itu, perlu kita sedar yang Allah tidak anugerahkan semua ilmu pada diri satu orang je. Satu orang ni dia tak menguasai semua jenis ilmu. There are things yang dia tahu and ada juga perkara-perkara yang dia tak tahu. And itu kita sendiri masing-masing tahulah kita punya tahap ilmu kita kat mana. Satu orang dia tak kuasai semua jenis ilmu.
Walaupun kita tahu certain things, there are many things yang barangkali kita tak tahu. Jadi seorang individu tu dia terdedah kepada kesilapan. Dan yang diingatkan oleh para ulama, kalau kita tersalah keluarkan pendapat, is simple, tarik je, tarik balik pandangan tersebut. Jangan berpegang dengan pandangan tersebut. Tapi nak tarik balik pandangan yang salah ni tu yang kadang-kadang bagi sebagian orang susah sikit. Ustaz, malu lah Ustaz, saya nak tarik balik pandangan ni. Saya dah go all out Ustaz. Dekat Facebook, saya dah go all out dan tulis macam-macam post. Tiba-tiba saya dapati yang diri saya ni salah. Malu lah Ustaz nak tarik balik pandangan tersebut. Jadi di antara adabul ikhtilaf adalah menarik kembali pendapat-pendapat yang silap. Dan ada banyak sangat contoh di kalangan para ulama silam dan di kalangan ulama semasa yang mereka menarik kembali pendapat-pendapat mereka yang tersilap. Itu bukan satu keaiban, tapi itu adalah satu keberanian untuk menarik kembali pandangan-pandangan yang tersilap. Dan bila kita lihat ada ulama yang tarik balik pandangan mereka yang tersilap, kita ni sebagai talibul ilm, kita sebagai penuntut ilmu, janganlah kita kata, tengok ni ulama ni, dia ni tak pandai ya, sebab tu dia punya pendapat tu salah. Tengok sekarang dia dah tukar pandangan dia. Janganlah kita berikan komen yang negatif macam itu. Itu menunjukkan tentang keberanian orang tersebut. Dia ikut kebenaran. Dia cintakan kebenaran sampai dia sanggup berani untuk menarik kembali pendapat-pendapat yang tersilap. Dan itu bukan satu keaiban kerana manusia ni dia tidak menguasai semua jenis ilmu. Ilmu ni luas sangat. Satu cabang ilmu saja luas. Ilmu tafsir sebagai contoh. It's a vast, very deep, wide punya discussion. Ilmu hadis is another lautan yang teramat luas. Ilmu fikih lagi satu lautan yang teramat luas. Ilmu bahasa Arab adalah lagi satu lautan yang teramat luas. Each and every field of knowledge, actually ada banyak benda yang perlu dipelajari. Sebab tu bila saya dulu dekat peringkat degree, bila saya graduate daripada peringkat degree dulu, daripada kuliah syariah. Kuliah syariah ni kebiasaannya kita belajar, kita punya benda yang kita berikan tumpuan lebih adalah kepada fikih dan usul fikih. Kita belajar tentang perbandingan mazhab. Usul fikih pun kita belajar tentang perbandingan mazhab daripada sudut usul fikih. Kita belajar tentang kaedah-kaedah fiqh. Kita belajar tentang maqasidus syariah. Jadi ada banyak subjek yang didedahkan kepada para pelajar yang berkaitan dengan fikih dan usul fikih. Bila saya graduate daripada degree, saya ingatkan yang banyak benda yang saya tahu. Sampailah bila saya sambung belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ternyata ada banyak benda yang saya tak tahu. Saya teringat bila ambil salah satu subjek di peringkat postgraduate, ada satu subjek ni yang saya pernah belajar dekat peringkat degree. Dan subjek tersebut adalah subjek berkaitan dengan maqasid. Maqasid syariah. Dulu saya pernah belajar dekat peringkat degree. Bahkan saya pernah ajar subjek tersebut dekat program-program diploma separuh masa yang ada kat Singapura. Bila saya sambung belajar dekat peringkat postgraduate, ada modul yang sama, kerana saya terfikirlah apa benda ni nak belajar. Subjek ni nama sama maqasid syariah. Bila saya duduk dalam sesi yang pertama, dekat dalam kelas tersebut, dekat peringkat postgraduate ni, bila profesor yang datang, bila syekh yang datang untuk mengajar tentang maqasid ni, saya bila duduk tu saya tercengang. Walaupun saya pernah belajar maqasid syariah, walaupun saya pernah khatamkan several books berkaitan dengan maqasid syariah, walaupun saya pernah mengajar maqasid syariah di peringkat diploma separuh masa dekat Singapura,
Tapi bila saya menghadiri kelas tersebut, saya rasa macam tak pernah belajar maqasid. Guru tersebut dia bahaskan maqasid kan dengan begitu dalam, yang dulu peringkat degree tak belajar dalam sampai that peringkat tu. Barangkali peringkat degree tu yang didedahkan kepada kita masih surface level lagi. Ada lagi yang dalam lagi, yang belum kita selami. Antara salah satu benda yang saya benefit bila ambil program postgraduate ni adalah saya kenal tentang kejahilan diri saya sendiri. Betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya pernah kongsi dengan antum. Kata-kata sebagian di kalangan ulama silam kita, al-ilmu thalathatu ashbar, man dakhala fi shibri al-awwal takabbar, wa man dakhala fi shibri thani tawadha'a, wa man dakhala fi shibri thalith alima annahu lam ya'lam. Ilmu ni ada 3 peringkat, 3 stage. Barang siapa yang masuk peringkat yang pertama, dia akan rasa takabur. Dia akan rasa seolah-olah macam dia ni tahu banyak benda. Wa man dakhala fi shibri thani, barang siapa yang masuk peringkat yang kedua, dia akan mula merendah diri. Dan barang siapa yang masuk kepada peringkat yang ketiga, dia akan sedar yang sebenarnya banyak benda dia tak tahu. Dan itulah perjalanan menuntut ilmu. Bila kita semakin banyak belajar, semakin itu kita sedari yang ilmu yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita adalah terlampau sedikit. Benda yang kita tak tahu tu adalah lebih banyak daripada benda yang kita tahu. Dan kita pun tak maksum. Jadi adab yang keenam yang kita nak kongsi pada malam ini, latihlah diri untuk menarik kembali pendapat-pendapat yang tersilap. Adab yang terakhir yang kita nak kongsi dengan antum dalam ketujuh ni adalah menjauhkan diri daripada sifat ghulu ataupun berlebihan. Especially dalam isu-isu yang ada khilaf di kalangan ulama, especially dalam isu-isu yang ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kadang-kadang sebahagian individu ni, mereka wajibkan manusia untuk mengikut pandangan peribadi dia. Seolah-olah dia impose pandangan dia kepada orang lain. Sedangkan isu tersebut adalah isu khilaf muktabar. Sedangkan isu tersebut adalah isu yang terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dan ini saya jumpa ketika mana saya laksanakan haji. Waktu saya belajar dulu dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya pernah kongsi dengan antum yang saya pernah membantu sebahagian travel agent ketika mana musim haji. Jadi saya ikut certain travel agent, tolong jemaah yang ada kesukaran, kesusahan untuk bergerak, mereka pakai wheelchair, susah nak tawaf, susah nak buat sa'i, susah nak limpah jamrah. Saya ditugaskan untuk tolong mereka. Dan bila saya bergaul dengan para jemaah ni, kadang-kadang saya lihat sebahagian jemaah ni, dia impose pandangan dia kat pandangan orang lain. Pandangan-pandangan fiqhiyah, pandangan-pandangan fikih yang kadang-kadang ada khilaf di kalangan ulama. Kadang-kadang dia impose pandangan dia kepada orang lain. Sedangkan pandangan tersebut, isu tersebut adalah isu khilafiyah. Isu yang khilaf. Dan khilaf tersebut adalah khilaf muktabar. Khilaf tersebut adalah khilaf yang boleh kita berlapang dada. Jadi dalam isu-isu yang boleh berlapang dada, kan, khilaf muktabar, janganlah antum macam berlebihan, kita impose, kita wajibkan orang untuk mengikut pandangan kita. Jadi itulah di antara 7 adab yang kita nak kongsi, dan saya yakinlah sebenarnya ada lebih daripada 7 adab. Semua itulah di antara 7 adab yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini. Sebagai kesimpulan, sebelum kita lihat kepada sebahagian di kalangan soalan antum, kita rumuskan apakah 7 adab tersebut. Pertama adalah kita tidak membeza-bezakan antara mazhab-mazhab fikih. Kan, kita tak mengatakan yang satu mazhab fikih lagi bagus daripada mazhab fikih yang lain. Kedua, kita berbaik sangka kepada pihak yang lain yang berbeza pandangan dengan kita, especially kalau mereka itu terdiri daripada golongan yang pakar dalam bidang tersebut.
Yang ketiga adalah kita mengakui kelebihan yang terdapat pada pihak lain dan kita menyebarkan kebaikan yang ada pada orang tersebut. Janganlah because kita beza pandangan dengan dia, kita tutup mata kita daripada melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut. Yang keempat, tidak tergesa-gesa melemparkan tuduhan jahil kepada pihak lain semata-mata kita mempunyai pandangan yang berbeza. Especially kalau pihak yang lain itu terdiri daripada golongan ilmuwan yang memang pakar dalam bidang tersebut. Adab yang kelima, kita menggalakkan pelajar belajar daripada pihak lain, daripada guru-guru yang lain yang barangkali mempunyai pandangan yang berbeza dengan pandangan kita. Selagi mana guru tersebut memang ahli dalam bidang tersebut. Yang keenam, kita latih diri untuk menarik kembali pendapat-pendapat yang tersilap, pendapat-pendapat yang salah. Dan yang ketujuh, kita menjauhkan diri daripada sifat ghulu ataupun sifat berlebihan. Kita impose, kita wajibkan orang untuk ikut pandangan kita. Maka itulah di antara 7 adab ikhtilaf yang saya haraplah diri saya dan juga pada antum boleh mengamalkan adab-adab ini. Kita belajar fiqh ikhtilaf agar diamalkan. Kita belajar fiqh ikhtilaf bukan setakat kat paper, tapi cuba nak praktikkan dalam kehidupan kita seharian, especially dekat Singapura ni. Sebelum saya mengundurkan diri, kita nak lihat kepada sebahagian di kalangan soalan antum. Kalau saya ada jawapan, saya akan cuba jawab. Kalau saya tak ada jawapan, jawapan saya wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya, jika mengamalkan fiqh mazhab lain diperbolehkan kerana ia adalah pandangan muktabar, oleh itu kenapa Singapura begitu sempit dalam hal ini? Sampai jika imam tidak mengamalkan kunut subuh, iaitu pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, ia akan ditegur oleh orang awam. Hatta berkemungkinan boleh dikena oleh pihak berkuasa sama ada MMB ataupun MUIS. Adapun pandangan peribadi saya tentang soalan yang diajukan adalah kerana Singapura ni, majoritinya mazhab Syafi'i. Jadi kita ni bila ta'amul ma'al khilaf, kita ni bila berinteraksi dengan khilaf, kita respect pandangan majoriti yang ada dekat negeri tersebut. Oleh kerana mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dominan dekat Singapura, maka the practice of mazhab Syafi'i wajar dihormati walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi oleh kerana mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dominan dekat Singapura, jadi kebiasaannya di masjid-masjid akan dilakukan kunut subuh. Dan kita kalau jadi imam, kita pun amalkan kunut subuh walaupun pandangan kita adalah pandangan yang berbeza. Kenapa Ustaz? Kerana kita meraihkan perbezaan pandangan tersebut. Tengoklah mazhab mana yang dominan dekat tempat tersebut. Kalau kita jadi imam dekat satu kawasan yang mana majoritinya mazhab Hambali, jangan buat kunut subuh. Kerana mazhab Hambali mengatakan yang kunut subuh tu bukan sunat. Kita meraihkan respect. Kalau kita pergi ke satu negara yang satu kampung yang mana kampung tersebut kebanyakannya mazhab Hanafi, kita pula orang lantik jadi imam. Jangan kita buat kunut subuh. Kerana mazhab Hanafi pandangan mereka kunut subuh itu bukan sunnah. Tapi kalau kita pergi ke satu kawasan yang majoritinya adalah mazhab Syafi'i dan majoritinya adalah mazhab Maliki, maka sebagai imam kita buat kunut subuh. Walaupun itu bukan pandangan yang kita setuju. Dan kita pernah bahaskan dengan antum, kepada antum semua, pada awal-awal modul ini, itu isu tentang kunut subuh adalah isu khilaf muktabar. Khilaf yang boleh kita berlapang dada, dan isu ini telah wujud sejak daripada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perbezaan pandangan ini telah wujud pada 3 kurun yang pertama, yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada kurunku, kemudian kurun yang berikutnya, kemudian adalah kurun yang berikutnya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah hidup pada kurun-kurun tersebut, the first 3 centuries. Jadi wallahu ta'ala alam lah, kalau kat Singapore konteks pada saya adalah kalau jadi imam kena respect pandangan mazhab Syafi'i.
Walaupun itu pandangan tersebut adalah pandangan yang antum kurang selesa, tapi we respect the majority. Sama juga kalau kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Sama juga, dia bukan pasal kunut subuh je, isu tentang baca basmalah. Kuat ataupun pelan ketika mana baca Fatihah. Kalau solat di masjid mazhab Syafi'i, baca jahar. Kerana itu adalah pandangan mazhab Syafi'i. Kerana kita berada dekat Singapura. Saya teringat satu peristiwa, kalau tak silap saya adalah Syekh Sudais. Dia pernah pergi ke Indonesia. Syekh Sudais, bagaimana kita maklum, dia adalah Imam Masjidil Haram. Dan Imam Masjidil Haram kebiasaannya mazhab Hanbali. Satu ketika dia diundang untuk pergi ke Indonesia dan dia dilantik untuk menjadi imam solat Jumaat. Okay. Di salah sebuah masjid dekat Indonesia. Lalu bila dia baca Fatihah, kebiasaannya Syekh Sudais ni kalau dekat Mekah, kalau baca Fatihah, basmalah dia pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila dia jadi imam dekat Indonesia, dia baca basmalah kuat ketika mana baca Fatihah. Lalu bila lepas daripada selesai solat, orang tanya dia, Syekh, kenapa Syekh baca basmalah kuat? Kebiasaannya Syekh akan baca dekat Masjidil Haram, basmalah ni pelan waktu Fatihah. Lalu apa kata Syekh Sudais pada ketika itu adalah, saya sekarang berada di mana? Orang tu jawab, di Indonesia. Indonesia ni mazhab apa? Indonesia adalah mazhab kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi saya meraihkan pandangan mazhab Syafi'i. Tak jadi masalah, ini adalah khilaf yang muktabar, boleh kita berlapang. Ada yang bertanya, Ustaz, sebagai seorang Muslim, bolehkah kita membaca untuk sekadar mengetahui kandungan dalam kitab agama yang lain? Jadi kalau kita nak membaca tentang kitab agama yang lain, sebaiknya lah kalau kita punya akidah, ilmu tentang akidah Islam itu telah mantap, kan, maka tidak menjadi masalah kalau nak menerokai kan, kitab agama yang lain. Dan lagi bagus kalau kita ada pembimbing lah, yang pakar dalam bidang comparative religion, kan, yang boleh bimbing kita. Jadi kalau sekiranya seseorang itu mempunyai kefahaman akidah yang mantap berkaitan dengan agama Islam, tidak menjadi masalah kalau dia nak menerokai comparative religion, perbandingan mazhab. Dulu saya teringat bila saya ambil postgraduate studies dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, antara modul yang saya ambil adalah comparative study antara Islam, Kristian dengan Yahudi. So antara benda yang kita kena buat dalam kelas adalah kita kena baca Bible. Itu antara tugasan dia. Baca Bible buat apa Ustaz? Baca Bible adalah untuk mengetahui tentang cerita-cerita para nabi yang ada kat dalam Bible. Dan buat perbandingan dengan cerita-cerita berkaitan dengan anbiya, para nabi yang ada kat dalam Quran. So kita katakan, itulah, kita perlukan pembimbing lah, sama juga dalam kita belajar comparative religion, sebaiknya kita ada pembimbing kita. Orang yang boleh bimbing kita, dan orang tersebut memang pakar dalam bidang comparative religion, perbandingan agama. Wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya, kalau belajar daripada guru yang akidah pula bagaimana Ustaz? Daripada guru yang barangkali mempunyai kecenderungan akidah, dan kita pernah kongsi dengan antum dalam salah satu topik kita, boleh tak khilaf dalam isu-isu akidah? Dan kita mengatakan isu-isu akidah ni ada yang bersifat usul, pokok yang mana tak boleh khilaf. Dan ada pula yang merupakan isu-isu cabang dalam perbahasan akidah yang boleh kita berlapang dada. Jadi saya secara peribadilah, saya tak jadi masalah kalau seorang talibul ilm dia nak belajar kan ilmu, dia nak cedok ilmu, walaupun kecenderungan daripada sudut pembelajaran akidah tu barangkali berbeza. Seorang guru tu dia lebih kepada Asy'ari, Asy'ariyah. Seorang guru tu lebih cenderung kepada Maturidiyah.
sebagai guru tu lebih cenderung kepada pendekatan salafiyah, kan? Kita mengatakan adalah selagi mana benda yang dia ajar tu memang dia pakar, maka tak ada menjadi masalah kita cedok ilmu daripada orang tersebut. Itu semua termasuk dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, jadi hari ini merupakan hari kita yang terakhir, sesi terakhir dalam modul ikhtilaf. Kita adakan selama 12 sesi pertemuan selama 3 bulan. Satu jangka masa yang lama juga, 3 bulan ni. Jadi bagi mereka yang ada ke lapangan, ada minat, kita undang antum untuk ikut sesi yang berikutnya, iaitu modul yang berlainan pula, iaitu Fiqhut Taisir. Memberi kemudahan dalam pengamalan agama sesuai syariat, yang mana akan bermula pada minggu hadapan, hari yang sama, masa yang sama. Tapi perlu daftar. Kalau antum nak ikut this particular Fiqh Taisir, perlu kepada pendaftaran yang baru. Dia punya tempat mendaftar atau boleh lihat kepada URL ataupun QR code yang ada kat dalam poster. Perbahasan tentang Fiqh Taisir ni lebih panjang daripada Fiqhul Ikhtilaf. Fiqhul Ikhtilaf kita adakan 12 sesi, Fiqhul Taisir ada 14 sesi. Cuma kebiasaannya kelas-kelas yang saya adakan, kalau hari tersebut bertembung dengan cuti umum, kita akan rehatkan. Barangkali orang tanya, Ustaz, kelas ni tak ada rehat ya Ustaz? Saya punya cara adalah, kalau kelas kita bertembung dengan hari yang cuti umum, kita rehat. Kan kita rehatkan kelas tersebut. Selagi mana dia tak bertembung dengan cuti umum, kita jalan terus. Dan saya dapat foresee lah kalau sekiranya kelas sambung sampai next year yang bertembung dengan bulan Ramadan, barangkali pada bulan Ramadan pun akan direhatkan lah. Tetapi selain daripada bulan Ramadan, kita akan teruskan selagi mana tak ada cuti umum, kita teruskan. Bagi yang ikut kelas kita pada hari Isnin, siri Adab Penuntut Ilmu, kita akan bahaskan tentang zakat ilmu pada hari Isnin ni, iaitu pada 23 November. Bagi yang ikut kelas kita hari Rabu, kita dah mulakan satu modul yang baru, Adab Meminta Fatwa, pada 18 November. Kan? Dan kita akan sambung lagi perbahasan tentang Adab Meminta Fatwa pada hari Rabu selama 4 sesi pertemuan. Esok kita akan mulakan satu perbincangan pada esok, iaitu Saturday, Sabtu, pada 10.45 pagi sampai 12 suku tengah hari, which is around 1.5 hours. Kita nak bahaskan tentang mengenali 10 ciri-ciri ajaran sesat. Jadi kalau antum ada ke lapangan, bolehlah antum daftarkan diri menggunakan URL ataupun QR code yang ada dekat dalam poster. And last but not least, sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, kita nak kongsi dengan antum yang pada Sabtu hadapan kita ada another majlis ilmu yang dinamakan sebagai Ruqyah Syar'iyah dan Ruqyah Syirkiyah. Okay. Apa beza antara kedua ni? Ada sebagian orang, dia tawarkan khidmat rawatan. Dia kata khidmat rawatan dia ruqyah. Tapi tanpa orang mengetahui, ruqyah yang dia tawarkan bukan ruqyah syar'iyah, tapi adalah ruqyah syirkiyah. Jadi macam mana nak bezakan antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah? Itu merupakan topik perbincangan kita pada Sabtu hadapan. Jadi kalau sekiranya antum minat kepada salah satu daripada program-program yang diadakan, bolehlah antum daftarkan diri menggunakan URL. Barangkali ada yang tanya, Ustaz, macam mana saya nak tahu saya perlu daftarkan sekali lagi bagi that particular program ataupun tidak, ataupun cukup dengan pendaftaran yang lama? Maka saya katakan, kalau antum lihat dekat URL dia punya link berbeza, maka itu perlu kepada a new registration. Dia perlu kepada pendaftaran yang baru. Tapi kalau antum lihat dia punya link tu sama, kan? Macam contoh siri Adab Penuntut Ilmu, walaupun posternya beza-beza, tapi link dia sama, semua adab ilmu kat belakang, maka itu tak perlu kepada a new registration. Kalau antum dah register dulu, tak perlu register lagi.
Tapi once antum lihat dia punya link tu berbeza, maka dia perlu kepada a new registration, satu pendaftaran yang baru. Jadi itu yang saya nak kongsi for today, kan? Dan saya haraplah saya dapat bertemu dengan Tom sekali lagi pada minggu hadapan untuk bahaskan topik yang baru pula, iaitu tentang fiqhut taisir. Sekiranya ada kebenaran dalam penyampaian pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.